Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa negara Brunei Darussalam akan memulakan ibadah puasa esok. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Ramadan disiarkan malam tadi melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam mengumumkan bahawa awal bulan Ramadan 1442 Hijriah bersamaan tahun Masih 2021 ini jatuh pada hari Rabu, 1 hari bulan Ramadan 1442 Hijriah bersamaan dengan 14 April 2021 Masihi. Umat Islam di negara ini akan mula berpuasa pada hari tersebut itu. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Juruterawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Ramadan. Rombongan tersebut berada di Menara DSD, Bangunan Ibu Pejabat DSD Lebuh Raya Tunku, Bukit Abok di Bukit Angkok di Jerudong dan Tanjung Batu Pekan Muara di daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Blaid dan Bukit Ambok di daerah Tutong. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Ramadan petang kemarin. Persidangan dihadiri oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu diadakan persembahan bacaan Al-Quran, tahlil dan doa arwah diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Pengenalan Islamic Window dapat mempromosikan pengurusan kewangan Islam dan memudahkan perniagaan patuh syariah secara keseluruhan. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ia juga membolehkan penawaran pelbagai produk dan perkhidmatan pelaburan patuh syariah secara meluas selain mempromosikan persaingan dalam kalangan institusi-institusi kewangan di negara ini. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong yang juga Timbalan Pengerusi Autoriti Monetari Brunei Darussalam berucap demikian pada pelancaran Standard Chartered Securities Islamic Investment. Majlis diadakan di The Empire, Brunei.
The establishment of the Islamic window thus signifies progress in Islamic financial development towards achieving the goal of Brunei Darussalam Financial Sector Blueprint to have a dynamic and diversified financial sector under the broad strategy of competitive and innovative financial institutions and services. This supports the realization of Brunei Darussalam Wawasan 2035. The Authority Monetary Brunei Darussalam, MBD, continues to play an important role in developing Islamic finance as one of the components of Brunei financial ecosystem. This includes putting in place a well-developed and effective regulatory and sovereignty framework which underpins the stability of the financial system and one that can accommodate new business opportunities. Among the efforts that have been undertaken by MBD are the introduction of Sharia governance framework to strengthen the governance, integrity and operation of Islamic financial institutions and the successful issuance of the MBD Islamic laws. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Pengiran Aki Ismail Sufian bin Pengiran Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Keselamatan Standard Chartered, serta Brenda Lau, Ketua Pengurusan Kekayaan dan Ketua Pegawai Eksekutif Keselamatan Standard Chartered. Majlis juga diisikan dengan pembentangan mengenai Islamic Window dan Unit Trust Patuh Syariah yang baru dilancarkan. Sejumlah 3,929,639 ringgit 31 sen diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB pada majlis penyerahan wang zakat penyimpan-penyimpan di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Wang zakat yang diterima akan diagihkan kepada asnaf zakat yang berhak di negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada asnaf fakir miskin, mu'alaf, al-gharimin, amil dan Ibnu Sabil. Majlis penyerahannya berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian wang zakat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lele Raja Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Taib kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua MUIB yang juga selaku penasihat Lembaga Pengarah Taib. Wang zakat adalah daripada akaun pelanggan-pelanggan yang telah memberi kebenaran kepada Taib untuk memotong sebahagian daripada akaun simpanan mereka dari bulan Januari hingga Disember 2020 menurut garis pandu syariah. Kementerian Kesihatan menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dalam usaha sama dengan Glen Eagles JPMC Sendirian Berhad. Usaha sama itu merupakan kesinambungan rakan kongsi persendirian awam yang dipersetujui pada tahun 2019 antara kedua agensi. Usaha sama ini melibatkan 3 program utama yang akan dilaksanakan oleh Pusat Promosi Kesihatan bertujuan meningkatkan kesihatan penduduk di negara ini, khususnya di tempat kerja dan dalam persekitaran masyarakat. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Bagi pihak Glen Eagles JPMC Sendirian Berhad ditandatangani oleh Dr. Peter Tay, Ketua Pegawai Eksekutif. Program antara lain bertujuan bagi menggalakkan tempat-tempat kerja untuk menyediakan persekitaran yang menyokong para pekerja agar bergiat aktif, mengamalkan permakanan yang sihat serta memudahkan dan menyokong aktiviti intervensi serta meningkatkan kesedaran mengenai faktor risiko gaya hidup.
Semasa Majlis Menteri Kesihatan menerima cek bernilai RM250,000 dari pihak JPMC bagi usaha sama tersebut. MOU itu menggariskan komitmen kedua-dua agensi dalam terus mengukuhkan dan menyelaraskan usaha yang ada dalam mempromosikan gaya hidup sihat sekaligus mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit di negara ini. Juga hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, pemangku setiausaha tetap Kementerian Kesihatan. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 10 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 219, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 206. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 78 kes. 392 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,607 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 133 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,153 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya turut memaklumkan mengenai penutupan sementara bagi ujian swab di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan talian Nasihat Kesihatan 148 seperti berikut. Walau bagaimanapun, orang ramai yang ingin mendapatkan ujian swab pada hari tersebut bolehlah mendapatkan ujian berkenaan di Pusat Kesihatan Berakas pada 2 petang hingga 3.30 petang dan 7.30 malam hingga 9.30 malam. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan waktu operasi bagi perkhidmatan kesihatan di bawah Jabatan Perkhidmatan Kesihatan di pusat-pusat dan klinik-klinik kesihatan sepanjang bulan Ramadan mulai pukul 8 pagi hingga 2 petang kecuali hari kelepasan awam. Berikut kita ikuti waktu perkhidmatan klinik-klinik flu bagi daerah Brunei dan Muara.